asas kepada struktur. Sebelum kita masuk kepada topik tu, saya nak tanya dahulu kat sini. Ada siapa-siapa tak? Kalau saya pun baru perasan bagi mereka yang ikut pakai phone, dia nak type, anda nak type soalan tu dekat anda punya dekat anda punya apa COC ni. Okey. Kalau anda pakai browser dekat phone, pastikan anda tekan titik yang 3 tu. Lepas tu tukar dia kepada desktop site, tukar kepada desktop site. Tukar kepada desktop site. Lepas tu type anda pergi rotate phone anda. Lepas tu anda typekan soalan. Saya tahu susah sikit kalau pakai phone. Kalau pakai laptop, pakai PC senang. Tapi kalau pakai phone, semalam saya try 1 hari. Berpeluh lah juga. Tapi boleh lah, setakat dengar boleh. Tapi nak tanya soalan tu payah. Okey. Buat benda tu, saya nak tanya soalan sekali. Berapa orang yang kat sini tak pernah ikut sesi saya lagi? Tak tahu cara tarik Fibo lagi? Berarti member XM Malaysia tambah banyak. Ya, ramai. Memang ramai. Memang ramai, Sunmi. Berapa orang yang tak pernah ikut sesi saya lagi? Jadi saya nak tahu whether saya pergi advance ataupun kita pergi amat basic. Okey, tak apa. Kita pergi amat basic. Kita start daripada benda yang basic campur advance sikit ya. Jadi kalau sebarang anytime anda tak faham, tanya. Jangan pergi yang kita semua nganga je. Jangan. Saya nak sama-sama faham. Saya boleh terangkan. Kalau perlu kita slow sikit dan saya terangkan satu. Okey. Sebelum kita nak cerita pasal market dynamic tu semua, yang ini semua cerita ni, anda nampak menarik kan? Bagi mereka yang dah buat Elliott Wave pun, dia orang ramai tak tahu benda ni. Anda boleh tanyalah, siapa-siapa yang buat Elliott Wave sebelum ni, bila cerita benda ni, baru dia nampak, dan tengok balik chart, saya ajak anda semua, tengok balik chart yang anda dah belajar. Anda akan dapati pentingnya penggunaan fraktal. Tapi anda bukan buat Elliott Wave. Elliott Wave cuma hukum yang kita gunakan untuk papan tanda. Roslan, kalau kau baru Lan, saya baru lahir semalam Lan. Kalau Roslan baru, dengan aku Lan baru lahir semalam. Sunbi, hati-hati di sini. Indonesia sudah ada fake XM. Jaga-jaga sikit. Tahu? Jaga-jaga. Bukan dekat Indonesia saja Sunbi. Nama saya pun banyak orang pakai. Jadi Remy. Boleh Remy? Okey. Kita cerita daripada campur-campur lah. Kalau ada soalan tanya. Tak apa, saya akan ikut pace anda. Okey. Jadi bagi mereka yang dah faham Elliott Wave, saya harap apa saya kongsikan selama ni membantu. Bagi mereka yang baru belajar, saya bukannya guna Elliott Wave macam yang anda tengok biasa orang pakai. Tak. Kalau setakat melukis Elliott Wave, ramai orang boleh melukis Elliott Wave. Tapi dia nak gunakan Elliott Wave untuk analisa pasaran hampir impossible. Kalau anda cuma lukis Elliott Wave. Saya dah belajar Elliott Wave. Bukan, saya tak kata saya bagus Elliott Wave. Tak. Saya cuma ikut hukum dia. Biasa. Vincent, is it possible to separate new and advanced as it will benefit? Yes, we are doing that. Thank you, Vincent. I will put your comment. Thank you, Vincent. I will put your comment. Zatul. Okey, sekejap saya copy dekat ni. Yang Vincent punya komen ya. Thank you, Vincent. Yes, Vincent. We not saya tunggu juga orang cerita benda macam ni kan, so that kita pun tahu. Yes, thank you. Saya pun susah sebabnya kalau saya pergi advance sangat, yang baru belajar dia tak dapat nak catch up.
Saya pergi terlalu basic, yang advance pula pening kepala. So we are doing that. We are trying to divide the session. InsyaAllah tak lama ni. Saya ulang-ulang goal salah bang. Kau tengok monitor je Roslan. Cukup lah kau punya monitor. Monitor. Okay. Thank you, Mr. Thank you. Noted. Memang we are doing that. Saya sebab itu saya tak dapat pergi laju sangat. Saya kena slow down sikit. Hari ini kita cerita pasal benda asas dahulu. Okey. Asas dia adalah benda ni. Thank you, Vincent. Okey. Asas dia benda ni je. Yang anda selalu tengok dalam mana-mana buku technical analysis. Iaitu low, high, higher low, higher high. Ini trend. Masa ini berlaku, then you have a trend. Okay, itu yang pertama. Downtrend sebaliknya, when you have structure break. Yeah? High, low, lower high, lower low. Pada waktu ini ada trend. The moment dia break ini, itu trend. Ini adalah Dow teori. Basic dia. Itu Dow kepada trend, kepada trend, structure, kepada ni. Ini semua dia. Okey. Dan yang kedua adalah kepada market yang sideway. Ini market yang sideway. You cannot see trend. Kita ambil mana-mana chart, you will see this thing happens. Berulang-ulang. Kita ambil chart kosong saja. Mana yang tak trend? Chef JPY. Apa-apalah. Okay. Then you see bentuk-bentuk lazim untuk trend. Kejap. Biar dia load sekejap. Mana-mana time frame lah. Ni sifat-sifat trend dan sifat-sifat benda tak trend. Kejap. Bagi dia ni dulu. Okay. Lambatnya dia load. Weekly. Okay. Okay. Dia simple je sebenarnya. Nak tengok trend tak trend. Trend tu adalah satu pergerakan yang sekali imbas, kita tengok dia dan kita nampak. Okey, kita nampak arah dia. The moment anda buka chart, anda tengok, oh ini naik ke atas. Itu trend. The moment anda buka chart, ini nak naik ke turun, itu tak trend. Simple je. Dan sifat-sifat trend adalah, kalau kita lihat pergerakan ini satu ni. Okey, kalau kita lihat kepada pergerakan yang membawa kepada trend, dia simple je. Anda tengok kepada dia, simple. Itu trend. Base. Okey. Ini macam trend juga bang. Ya, betul. Ini pun macam trend. Betul? Ya. Tapi apa sifat-sifat, kalau kita lihat trend, dia tak banyak lekuk tau. Sebaliknya, bila dia tengah turun, membetulkan trend tu ataupun fasa pembetulan, di sini anda akan dapat, biarpun dalam time frame kecil, anda akan dapati dia berlekuk macam tu. Berat dia nak jatuh. Kalau dia nak naik, dia banyak, ada yang panjang. Ada mother candle lah, in other word. Tu simple word dia lah. Kalau anda tengok dia pembetulan, dan satu lagi, sifat dia daripada sudut masa, trend berlaku dalam tempoh yang laju. Bila dia berada dalam fasa pembetulan, slow je dia. Dia nak jatuh tu, dia ambil masa. Dia jatuh sikit dan berlekuk. Tu satu sifat trend dengan tak trend lah. Ni contoh ni tak bagus, tapi itu sifat dia lah. Ni satu lagi contoh dia. Kalau kita nampak pembetulan, trend, pembetulan, trend, pembetulan, trend. Simple nak tengok trend, pembetulan.
trend pembetulan. Ni yang benda-benda ni tadi. Itu asas dia lah. Itu asas kepada bentuk-bentuk ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada penggunaan Fibonacci. Dua Fibonacci yang kita guna pakai, ada tiga sebenarnya. Fibo time, ada banyak. Fibo arc, Fibo fan. Saya gunakan semuanya kalau nak tahu. Fibo time, tahu dua cukup. Lebih daripada cukup. Tahu dua, iaitu Fibo retracement dan Fibo extension. Fibo retracement, kalau kita ada movement yang ini tadi, satu, dan kita nak tahu dia turun dalam low high, higher low tu, kita nak tahu jarak penurunan dia berapa banyak. Kita tarik dari kiri ke kanan. Kalau kita tengok dekat chart, kalau kita jangka ini nak mula turun, kita jangka ini mula turun, then kita ambil daripada kiri ke kanan. Itu Fibo retracement. Kalau kita jangka dia turun berapa banyak, 38.2, 50, 60. Saya tak nak cerita Fibo dalam sangat. Cumanya fahamkan bahawa dia melihat kepada penurunan ni balik, di mana kita jangkakan penurunan di sini. Penurunan yang ini, kalau kita kata dia 50%, maksudnya 50% daripada yang ini. Kalau dia 61.8 daripada panjang yang ini. Itu je retracement. Yang kedua, ada soalan tak untuk Fibo retracement? Level-level yang saya guna pakai ada dalam slide. Pergi tengok dalam slide. Nota-nota ni anda boleh dapat dekat Discord saya. Okey. Itu Fibo retracement. Tarik kiri ke kanan. Jadi kalau kita kata ini 50%, 38.2, 38.2. Sama jarak yang ini, 38.2. Itu Fibo retracement. Okey. Kedua adalah kepada Fibo extension ataupun expansion. Okay, Fibo expansion basically kita dah ada satu structure, itulah guna Elliott wave. Anda nak tahu dia habis atau tak habis, high low, higher high, higher low tu, itulah guna Elliott wave. Okay. Jadi kalau kita kata dia nak extend, kita color lain, kita guna color ni, biru ni. Dia extend. Macam tak nampak je. Kita guna color merah. Okey, kita kata dia extend. Okey. Jadi kita ambil 3 kaki. Cara tarik Fibo dia, katalah kita kata movement ini yang bermula dari sini. Nampak tak? Ini bermula dari sini kan. Structure ni bermula dari sini. Tak dapat nak cancel pula. Okey. Kita kata movement ini extend berapa banyak daripada yang lain. Maksudnya macam ni. Kita nak kata bahawa movement ini, movement sekarang ni adalah extension daripada movement ini. Then, apa yang anda buat adalah anda tarik Fibonacci extension. Contoh ni contoh saja. Daripada permulaan sini, sambung titik tinggi dia, lepas tu tarik balik. Jadi kalau ia dah cecah 100%, maksudnya panjang yang ini adalah sama dengan panjang yang ini. Itu maksud dia. Dia sama panjang. Boleh? Kalau ini langkau 1, 2, 3.6, maksudnya jarak yang ini adalah lebih panjang campur 23.6 ratio daripada yang belakang dia. Itu adalah Fibo extension. Ada soalan untuk Fibo extension?
Macam mana kita nak ada nombor-nombor, kadang-kadang orang tak tahu. Macam mana aku nak tengok nombor macam ni kadang-kadang ada yang dah tahu. Kalau dah tahu tak payah. Ini benda-benda basic. Okey, ini cara setting dia. Dekat properties tu, dekat level tu, anda letakkan tanda peratus dan tanda dolar dalam description. Dekat description ni, ni pergi basic. Dekat description tu, anda letakkan peratus dan tanda dolar. Contoh, kita tambah satu kat sini. Tambah satu, kita tambah 764. 0.764. Contoh. Ada 764? Tak ada. Okey. Dan anda letakkan kat sini, FE 76.4. Anda letakkan dollar sign dan peratus dan dollar sign. Okey. Dan anda dapatlah 764 satu ni. Anda bolehlah letak nama apa-apa, letak nama Vincent FE. Saya letak FE tu sebab Fibo extension. Jadi anda letaklah nama Vincent 76.4 ataupun letaklah nama Vincent sahaja. Ada orang tak tahu lagi, Aisyah. Ada orang yang tak tahu lagi. Tu caranya anda nak letakkan supaya anda tahu kat mana 50%, kat mana 61.8, kat mana 100%. Tu tujuan dia. Okey. Saya pun lama tak pakai dekat MT5 ni. Jadi saya pun kena rujuk balik, Aisyah. Lama. Dekat tempat lain dia dah ada. Dekat MT5 ni kena lukis, kena letak sendiri. Tu dia. Okey. Ada soalan untuk yang tu tadi? Untuk Fibo extension? Sebelum kita masuk ni, tak apa, kita tak masuk dalam sangat hari ni. Minggu depan yang dalam-dalam. Minggu depan yang pening. Hari ni pengenalan. Tapi yang ni, biar yang ni tahu dulu. Jangan tak tahu yang ni. Kalau yang tak tahu yang asas-asas ni, Kang Zul cerita extension lah, apalah, retracement lah, apa benda tu. Letak warning TPSL tu pun boleh. Letaklah apa-apa yang FE tadi kan. Anda letaklah apa-apa. 764 tu saya je tulis. Anda boleh letak nama Vincent. Lepas tu letak Sunbi. Lepas tu letak nama Aisyah. Aisyah 100%. Letaklah. Yang pentingnya ada tanda peratus dan dolar. Jadi anda dapat harga tu. Boleh? Okey, kalau tak ada soalan yang tu, kita berpindah kepada yang seterusnya. Yang ketiga. Jadi kalau merah balik. Okey. Hari apa yang ada marah-marah? Minggu 1 lagi. Minggu depan kita masih cerita structure. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga adalah kepada elite wave asas. Basic dalam elite wave adalah sama dengan benda-benda ni tadi. Cumanya, menurut R.N. Elliott, pergerakan pasaran berlaku dalam gelombang disebabkan oleh psikologi player dalam pasaran. Okey? Dan apabila kita ada satu pergerakan yang membawa kepada trend, dia dibentuk oleh pergerakan yang ditandakan dengan menggunakan nombor dan terdiri daripada 5 lekuk. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey? Dan sebenarnya pergerakan yang terdiri daripada 5 lekuk ni juga ada pecahan-pecahan dia lagi. Fraktal. 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2 dan 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada pecahan dia lagi. Pecah. Dia macam anda tengok brokoli. Tahu tak? Macam anda tengok sayur brokoli tu kan? Sayur brokoli tu. Bukan Australia punya, Genting Highland punya. Australia punya mahal. Saya tak tahu sebelum ni, tahu tak Aisyah? Bila pindah ke KL ni, baru tahu. Ada brokoli
lokal, ada brokoli luar negara. Patutlah beli mahal. Ada yang RM3, ada RM12. Kita duk ambil je. So, bayar terkejut. Apa hari ni mahal? Minggu depan beli murah. Rupanya ada brokoli lokal, ada brokoli import. Mana tahu kan. Jadi brokoli tu, anda ambil, saya tak tahu tak brokoli. Tak tahu brokoli, tak tahu aku. Brokoli. Sekejap, ni brokoli. Brokoli pun salah sekali. Brokoli. Ni, sayur ni. Tahu sayur ni kan? Sayur ni. Kupas bawang. Lebih kurang sama. Bawang tak sama, Kimi. Kimi tak sama. Brokoli ni, kalau anda pecah-pecah dia ada anak sama rupa dengan bapa dia. Sama rupa dengan mak dia. Dia kembar daripada yang gemuk kepada yang kecil lah. Tu je. Dia kembar seiras. Kecil. Ada pecah dia kecil, dia pun rupa sama macam tu. Entah, satu sama je rasa dia. Kan? Baik, beli lokal. Satu dari Bogor, Sembi. Satu dari Bogor, satu dari Australia. Apa bezanya? Sama je. Bila masak, sama je. Okey, ni brokoli. Kalau tak tahu brokoli, ini rupa dia. Ada orang tak tahu kan. Jadi kita ambil assume ada orang tak tahu. Jadi ada pecahkan brokoli tu, rupa dia bila ada pecahkan dia pun jadi anak dia yang kecil lagi. Ada ambil yang kepala kecil ni, ada ambil satu, kupas, ada tengok. Besok pergi kat mana-mana supermarket, pergi kupas brokoli kat situ. Jangan kata saya suruh. Tu brokoli. Maksudnya, yang ini tadi anda kupas kecil-kecil, ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Itu sebab tu cerita. Semua sama je. Kecil, ada pecah, kecil, ada. Saya dulu tak tahu juga tau. Saya pun tak tahu. Bila saya belajar, dan ni cerita tahun 99 lah. Bila orang yang mengajar pun sebut dia macam sayur brokoli, saya pun pergilah tengok apa sayur brokoli tu. Kita tengok, oh betul lah, pecah kecil. Dia jadi dia sama. Kecil. Sama je. Kecil, pecahkan kecil, dia pun jadi. Itulah konsep elite wave. Itulah fractal tadi. Ini amat penting. Gas mahal kalau dari Bogor lewat hutan, betul? Betul sendiri. Saya tak tahu ada import dengan dari lokal. Sekarang ni kita beli lokal. Tapi lokal selalu habis. Tengok supermarket kita pergilah. Mana tahu ada sayur lokal, ada sayur import kan. Kita tahu dia sayur. Ada RM10 beli sayur. Tu konsep, itu beza dia di antara elite wave dengan Dow teori. Tak jauh. Saya harap semua anda dah membaca apa itu Dow teori. 6 tenet dia kena tahu. Itu wajib. Kalau anda nak download MT4, MT5, anda kena ada ilmu pasal Dow teori. Kalau tak ada, tolong ikut sesi Imran. Sesi Imran setiap hari, kecuali hari Jumaat, Isnin sampai Khamis, dari jam 2 sampai jam 4. Tanya Imran, boleh terangkan tak apa itu Dow teori? Tapi tunggu sesuai lah topik. Kalau dia tengah cerita, tengah syok pasal perolehan syarikat PMI, tiba-tiba kita tanya, Dow teori itu apa bang? Dia pun pening kan? Tunggulah topik dia, tanya dia. Bila topik Dow teori, tolong ikut. Tanya dia apa accumulation, apa distribution, apa panic stage, tanya benda-benda tu. Tanya dia. Saya tak nak sentuh benda tu. Saya dah tunjukkan Dow teori tahun 3 tahun lepas ke? 4 tahun lepas. Saya pun dah lupa dah. Biar kalau nak tahu Dow teori, pergi ikut sesi Imran. Pergi ikut sesi Imran. Tolong tahu Dow teori. Asas dia, paling asas pun tak apa. 6 tenet dia kena ada kat kepala. Setiap
setiap orang yang ada chart, saya senang je. Setiap orang yang ada chart, kalau dia tak tahu Dow teori, dia tak tahu chart. Ada cerita lah CRS ke apa ke, kalau tak tahu Dow teori, tak cukup, tak ada asas tu, tak ada. Jadi kalau tak tahu, tolong pergi ikut sesi Imran, ataupun paling mudah dia Wikipedia Dow teori. Habis, baca dia. Siapa itu Dow? Yang Dow Jones tu, yang ada Dow Jones tu, pergi baca dia. Sebab itu ada Dow Jones Industrial, Dow Jones Transportation, Correlation, semua tu. Tu asas kepada Western punya technical analysis, kalau nak tahu. Kalau anda buka CRS tu semua, candlestick tu semua Jepun, Eastern. Yang ni semua Western punya ni, asas dia kepada Dow teori. Structure, cycle, tu beza dia. Okay, now balik kepada cerita ni. Itu adalah kepada edit tadi ya, di mana pergerakan membawa arah terdiri daripada 5, manakala pergerakan pembetulan terdiri daripada 3. Benda ni nampak asas, tapi benda ni je lah saya pegang. 1, 2 dan 3. Ditandakan sama ada menggunakan A ataupun W, B ataupun X, dan C ataupun Y. Apa beza dia? Jumlah lekuk dalam. Apa lebih pada trend? Dow. Tak, cycle. Dow. Semua kita nak cari trend. Kita nak cari arah. Trend tu arah lah. Dalam trading ni, basically anda cuba untuk mencari arah pergerakan berdasarkan sejarah price. Dalam Dow teori, dia banyak juga kepada correlation tau. Contoh correlation, Dow Jones Industrial dan Dow Jones Transportation. 30 syarikat kepada 15 syarikat yang membentuk indeks. Dan satu indeks kena bergerak sama. Kalau ada satu indeks tengah buat kerja lain, then ada something yang tak kena. Kita ada market yang imbalance. Tak apa. Itu anda boleh tanya Imran. Tanya Imran. Dia mendalam pasal Dow. Pergi tanya dia. Saya dah pernah sentuh topik tu. Jadi saya tak nak pergi terlalu dalam. Tapi asas dia 6 tenor tu kena tahu. Itu kena tahu. Kalau tak tahu Dow teori, delete MT4 dulu. Delete MT5 dulu. Saya pun sama. Ramai kita pun sama. Kita terus belajar teknik kan. Macam ni buy, macam ni sell. Tanya Dow teori, apa benda Dow teori? Habis. Syarat wajib nak download MT4, MT5, Dow teori kena tahu. Simple. Simple. Kalau tak tahu benda tu, jangan trade dahulu. Pergi baca dulu apa Dow teori. Tahu 6 tenor cukup. Then anda boleh, then at least orang tanya apa 6 tenor, tenor pun tak tahu, payah. Okey, ingat 1, 2, 3, yang ini pun akan membentuk 1 ataupun 3. Ingat broccoli tadi, 5 ataupun A ataupun C. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Sebab itu, bila melukis wave nanti, anda tak boleh lukis 1, 2, 3, 4, 5 tergantung. Dia boleh 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 pula. 1, 2, 3, 4, 5 menghabiskan apa? Dia kena habiskan something tau. Dia tak dapat 1, 2, 3, 4, 5, 2 atas. Itu tak dapat. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5 B. Aduh. Dia tak boleh. 1, 3, 5 A atau C. Faham? 1, 2, 3, 4, 5 dia boleh menghabiskan satu structure 1, 3, 5 A atau C. Dia tak boleh B kat situ, dia tak boleh 2, dia tak boleh 4. Faham? Ada yang lukis. Mengucap panjang saya mengucap. 1, 2, 3, 4, 5 B. Saya tengok lukisan dia besar kecil, betul tak ni bang? Tak
terkata sekejap. Tapi fahamlah orang belajar kan. Kita pun pernah buat mistake yang macam tu, teringat diri sendiri sebenarnya. Okey. Tak terkata sekejap lah. Teringat diri sendiri, bukannya kutuk orang kan. A, B dan C kat situ, ini 2 ni 4 ataupun B ataupun X. Ataupun A, B dan C boleh jadi A. Dalam keadaan tertentu. Ataupun dia boleh menghabiskan Y dan W. Panjang ni. C dan Y atas lah. A, B dan C ataupun W, X dan Y ni. Okey, itu adalah asas kepada satu structure ataupun cycle price. Kita akan masuk lebih dalam mengenai benda ni. Ingat tak yang ini tadi? Apa kena-mengena kenapa kita nak tahu benda-benda ni? Yang anak-anak kecil ni tadi kan? Ni sebabnya anda perlu tahu benda ni. Kenapa anda kena tahu Elliott Wave? Tak kisah apa teknik pun anda pakai. Ini kesimpulan dia. Kenapa anda perlu tahu structure Elliott Wave ni. Tak kisah apa teknik pun anda pakai. Ingat tak yang pasal RBS SBR tadi? Resistance become ni support become resistant, price membuat trend pecah. Ni sebab dia. Bila anda melihat 1, 2 yang ni tadi yang RBS SBR tadi kalau dia trend, kalau dia berlaku membuat satu bentuk trend, ini adalah satu contoh. Saya akan bagi 2 contoh. 1, 2. Sekejap. Besar sikit. Kecil sangat dia fix. 1, 2, 3, 4 dan 5. Pergerakan trading. Nanti kita akan cerita extension 5, 9, 13 dan segalanya. Itu hari Isnin. Dan penurunan dia balik 1, 2 dan 3 ataupun 7 ataupun 11. Itu kita cerita pada hari Selasa. Dan breakout dia kita nampak berlaku 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekejap. Ini salah. Ini salah. Kalau dia turun balik, ini salah. Siapa tahu kenapa dia salah? Sebab salah tak pakai face mask. Itu more salah. Pergi dekat Sunway Pyramid. Itu salah. Anda tak dapat, ramai tandakan macam ni dalam high low, orang akan tandakan macam ni. Anda perasan tak? Dia akan tandakan low, high, higher low, higher high. Straight saya kata, itu salah. Dah macam mana betulnya? Kalau ikut Elliott Wave, itu salah. Siapa tahu kenapa dia salah? Sebab dia skor banyak. Belum fix. Ingat tak broccoli tadi? Fake breakout terus saja. Ingat tak broccoli tadi? Di sinilah anda kena ingat mengenai Elliott Wave. Menurut Elliott Wave, salah satu dia adalah konsep symmetrical charting. Jadi kalau kita nak katakan dia sama sekampung, ini sama sekampung, kan? Kalau kita nak kata ini 1, ini 2, 3 kat sini,
Apa ke metod sangat? Banyak salah. Itu hujung minggu. Sabar dari sini. Sabar. Hujung minggu ni kita pesta gol. Saya dah tulis tapi tempat nak tulis gol tu tak cukup. Tunggu dulu. Untuk hujung minggu ni geram aku ni. Banyak aku letak gol sampai belakang. Kalau tengok Facebook tu, belakang Facebook tu ada gol lagi. Kita tunggu hujung minggu ni. Tu hujung minggunya cerita. Sabar. Ada satu konsep dalam charting dikenali sebagai symmetrical charting. Maksudnya, macam ni. Okay, ingat tak pasal broccoli tadi? Kalau price ni break dalam 5 wave structure, satu, nak tukar color, masih juga color sama. Satu, tak jauh beza. Sekejap saya cari color tu. Hijau. Hijau lah. Nampak tak ini hijau? Hijau, nampak 2, 3, 4. Dia break 5. The moment dia break 5 atau 9, ini asas dalam market dynamic. Ini kena tahu. Kalau anda ambil Fibo tadi, 1, 2 dan 3, okay, dia tak cecah lagi 100%. Maksudnya panjang yang ini dengan panjang yang ini breakout dia, dan bila dia turun balik dan nampak lain daripada dua sudut. Yang pertama adalah sudut structure. Sama ada anda menggunakan moving average, anda menggunakan support resistance, anda menggunakan trend line. Movement yang turun ni selepas breakout nampak lain, itu yang pertama, structure. Yang kedua adalah kepada momentum. Pergerakan ini mempunyai momentum berbeza dengan penurunan yang di belakang dia. Sabar Sufi. Afiq laju sangat Fik. Orang baru nak bagi teka-teki. Dia dah bagi jawapan. Belum tanya lagi Fik. Sabar. Yang ini adalah satu yang sama satu ini. Selagi dia tak sampai 100%. Tak kisahlah ini adalah pembetulan atau tak. Tak adalah double top. Kalau dia tak break tu double top lah dia. Boleh double top. Kalau dia break itu mungkin boleh flat. Sebab itu kalau dia kunci dia, ini kena break dalam keadaan 5 wave, motif. Kalau double top, Faiz, pergi tengok dekat chart, anda akan dapati benda ni kalau double top berlaku. Okay. Lepas tu dia test, dia naik balik. Okay. Anda akan dapati struktur yang turun di sini, lazimnya bukan 3. Saya nak lukis 5 jadi lukis 3. Kejap Faiz. Terbayang Liverpool. Siapalah cerita Liverpool awal sangat. Penurunan yang ini, double top biasa berlaku macam ni. Faiz. Penurunan di sini, penurunan yang ini sama ada 3 ataupun 5 wave. Kenaikan yang menjadi double top tu adalah 3, 7, 11 ataupun 15 tambah 4 lekuk. Boleh Faiz? Yang buat jadi double top. Masih kaji. Kaji benda ni. Faiz. Kalau rajin kaji benda ni. Saya pun dulu kan, bila orang cerita benda ni pun, betul ke ni? Lepas tu saya kaji. Yang kenaikan ni untuk dia jadi double top, 3, 7, ataupun dia fake out, ataupun breakout fake. Dia fake, lepas tu dia jatuh balik. Anda akan dapati kenaikan yang sini
jumlah lekuk dia, anda boleh gunakan stokastik, pergi time frame kecil, anda kira lekuk stokastik tu. Kaji benda tu. Kaji benda tu. Dan bagi tahu saya apa anda jumpa, Faiz. Bagi tahu saya apa anda jumpa. Ya. Kenaikan yang breakout fake ataupun dia buat double top, ya, ataupun triple top, tak kisah, ya. Dia akan lekuk, yang test dia adalah dalam structure 3, 7, 11, 15, tambah 4, tambah 4, 19. Anda kira lekuk dia lah. Boleh? Sebab itu saya katakan, benda ni anda kena tahu. Tak kisah teknik apa pun anda pakai. Tak kisah teknik apa pun anda pakai. Hei, lajunya time ni, ya Allah. Saya lapar dah ni sebenarnya. Boleh? Sebab itu anda kena tahu benda, tak kisah teknik apa anda pakai. Kalau anda dah ada teknik, pakai teknik anda, tapi masukkan benda ni, ya, Faiz. Masukkan benda-benda ni. Kaji dia, lepas tu tengok balik. Sebagai filter, gunakan sebagai filter. Ya. Ingat satu benda lah, tak ada benda yang memang 100% memang dia je. Kalau ada, kita letakkan program dalam komputer je lah, senang kerja kita kan. Tapi itu sebagai filter dia. Kalau satu breakout ini berlaku dalam 3, 7, 11, itu mungkin adalah fake out, dan ini adalah something yang panggil dalam elite wave dikenali sebagai flat. Tak apa, itu hari Selasa nanti. HNS, head and shoulder, pattern, yes, everything. Everything, crab, semua. Sama perut semua sudah mulai dah berkeroncong perut. Sabar. Kita nak habis 5 minit lagi, ya. 5 minit lagi, ya. Okey. Now, kita akan cerita lebih lanjut mengenai motif wave pada hari Isnin nanti. Jangan, Faiz, Sunbi, Afiq, Rashidi saya tahu memang ada, dan lain-lain. Isnin dan hari Selasa jangan lepas. Kita akan masuk kecil-kecil benda-benda macam ni. Ya. Kalau anda nampak saya buka slide tu, tegur Zul, kata jangan ikut slide. Kita terangkan macam ni lagi bagus daripada slide. Kalau slide saya cerita macam textbook lah kan. Saya pun boring, anda pun boring. Bila cerita macam ni, saya dapat keluar daripada buku. Kalau tak, macam pergi kelas kan. Saya dapat cerita yang macam ni. Itu kepada sikun. Okey. Jadi, Afiq awal sangat jawab. Yang ini tadi, breakout ini adalah satu. Color dia. Satu yang ini. Okey, siap. Tak sabar. Tak sabar apa. Faham? Kaji dekat Discord. Balik baca dekat Discord. Okey. Hai, Kimi. Apa tu? Apa orang cerita ni? Okey, faham? Ya, jadi kalau kita nak tandakan high low macam ni, macam mana kita nak tandakan dia? Kalau anda tak nak guna elite wave, tak apa, tak payah guna elite wave pun, tak apa. Ingat tak yang kita tandakan sini tadi? Low, kena zoom in balik. Tak nampak, mata saya tak nampak, mata anda nampak, mata saya sendiri. Saya lukis, saya tak nampak. Bayangkan. Low, bila dia break, kita guna color lain, hijau lah pula. Bila dia break satu resistance. Now, kalau anda menggunakan support resistance ataupun menggunakan Dow teori, ini adalah apa? Dah ada trend tak bila dia breakout ini? Kalau dia baru satu breakout. Low, high, ini ditandakan sebagai apa? Ini low dalam subwave. Dia belum lagi
ini adalah high. Dan dalam ini kita dah ada higher low. Dia dah ada trend. Betul. Dia dah ada trend. Ni dah ada trend. Kita dah ada higher high. Tapi boleh tak kita trade dia? Dia dah ada trend. Cumanya kita kena tunggu confirmation. Sebab itu yang Faiz tanya tadi, boleh tak ni jadi satu fake out? Yes, dia boleh jadi fake out. Dalam Dow teori, tenet mengenai itu adalah satu confirmation kepada Dow Jones Industrial dan Dow Jones Transportation. Ada saya terangkan tadi, Fik. Maksudnya kalau kita nampak Dow Jones Industrial naik, kita kena lihat Dow Jones Transportation pun naik. Basic dia, kalau kita lihat sejarah dia, industrial tu, basic dia macam ni lah. Industri naik, transportation kena naik. Kalau industri naik, transportation turun, ada benda yang tak betul. Sama ada dekat industrial tadi, tengah ada spekulasi sahaja. Sebenarnya market tak bagus. Lama-lama yang industrial punya stok tu, counter tu pun akan jatuh. Itu saja. Itu maksud dia. Fake. Okey. Jadi dalam internal dia, ini belum ada trend dalam internal. Kalau anda trade yang di sini, kalau anda trade yang ini bukannya anda sedang trade internal tau. Sebab itu anda tak dapat trade first pullback. First pullback selepas breakout. Faham tak? Secara asasnya, yang besar ni dah ada trend, yang dalam dia ni belum ada trend. Itu yang diceritakan dalam hidden wave. Dalam ni tak ada trend lagi. Kita cuma ada trend bila satu lagi fractal yang lebih kecil break this high, then kita ada trend. Bila? Dan kita boleh trade dia bila pullback ini berlaku. Faham tak? Dalam internal ni belum ada trend. Yang besar dah ada trend. Kita trade di sini, trade bila pullback yang ini, RBS SBR tu, ini kita bukannya trade yang besar. Kita sedang trade yang kecil punya subwave punya structure. Tapi subwave punya structure belum ada higher high. Faham? Kita dah terlebih masa dah ni, pukul 8. Dah kita ada Siti Wani. Kita sambung cerita ni pada hari Isnin. Hari Isnin, jangan lari. Isnin bersama saya, cerita motif dan juga korektif, Isnin dan Selasa. Jangan lari ya. Faiz, pergi tengok yang double top apa semua tu, pergi tengok jumlah-jumlah lekuk tu. InsyaAllah kita teruskan topik ni pada minggu depan. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.